اللهم زدنا علما وارزقنا فهما جيدا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا آمين آمين يا رب العالمين. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan kita memanjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, inayah, ihsannya, maka kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk kita meneruskan kuliah kita dalam kita menelusuri ataupun dalam kita mengkaji sikit sebanyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada malam ini kita telah ataupun kita akan menyambung pada hadis yang keempat dalam matan Al-Arba'in untuk Imam Nawawi yang disyarahkan oleh Dr. Mustafa Abdul Rahman. Hadis yang keempat, hadis an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fawallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un. Kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai air mani, kemudian jadi segumpal darah seperti yang demikian itu 40 hari lagi, kemudian jadi seketul daging seperti yang demikian itu juga, iaitu 40 hari. Kemudian diutuskan kepadanya malaikat, lalu ditiupkan roh padanya dan diperintahkannya menulis 4 kalimah, iaitu rezekinya dan umurnya dan amalnya dan celakanya atau bahagianya. Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya salah seorang kamu mengerjakan dengan amal ahli syurga sehingga tidak ada jarak antaranya dan antara syurga melainkan sehasta. Kemudian terdahulu atasnya ketentuan tulisan, lalu ia pun mengerjakan dengan amal ahli neraka, maka masuklah ia ke dalamnya. Dan sesungguhnya salah seorang kamu mengerjakan dengan amal ahli neraka sehingga antaranya dan antara neraka melainkan sehasta. Kemudian terdahulu atasnya ketentuan tulisan, lalu ia pun mengerjakan pula dengan amal ahli syurga, maka masuklah ia ke dalamnya. Syarah hadis ini. Hadis yang keempat ini diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Hadzali. Beliau adalah di antara orang yang mendahului memeluk agama Islam serta terhitung dari golongan pembesar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah orang yang amat berani membaca Al-Quran di Mekah secara berterang-terang hingga kerananya dia pernah diseksa. Di samping itu, Abdullah bin Mas'ud adalah khadim Rasul yang setia. Kemana sahaja Rasul pergi, beliau tidak ketinggalan akan turut sama. Beliau tidak pernah berenggang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada di rumah maupun dalam perjalanan. Dan beliau terkenal dalam kalangan sahabat
sebagai seorang penyimpan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini diriwayatkan daripada jalan seorang sahabat yang dekat dan rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Dr. Mustafa Abdul Rahman lagi, beliau adalah seorang yang kurus badannya, hitam warnanya lagi pendek. Kurus, hitam, pendek. Boleh bayanglah kalau orang kita kurus, hitam, pendek ni macam mana orangnya, kan? Jadi tak semestinya orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala mesti mukanya macam Shah Rukh Khan. Kan? Kalau saudara Siddiq ni zaman Nabi ni dah kira orang handsome sangat lah tu maksudnya. Jadi kita tak boleh nak tengok orang daripada segi rupanya, dari segi orang kata apa, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini tidak menjadi kurang dan hina peribadi, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada tubuh badan kita, tetapi Allah melihat kepada amal kita, perbuatan kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak melihat kepada rupa paras kita, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada harta kita, tetapi Allah melihat kepada hati kita. Adakah kita ikhlas bersama Allah Subhanahu wa taala, beriman, beramal kerana Allah Subhanahu wa taala, dan juga amal perbuatan yang kita lakukan. Kerana beliau adalah lautan ilmu dan karung yang penuh tepu dengan pengetahuan. Demikianlah menurut pengakuan Sayyidina Umar sendiri kepada beliau. Jadi bukan calang-calang. Sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud ini, yang lebih kita kenal sebagai Abdullah bin Mas'ud. Abu Abdul Rahman kita tak berapa nak kenal, tetapi namanya yang sebenar ialah Abdullah bin Mas'ud. Pada suatu hari pernah para sahabat tertawa melihat kedua belah kakinya yang kurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu juga berkata bahawa kaki Abdullah dalam timbangan lebih berat dari bukit Uhud. Hebatnya Abdullah bin Mas'ud ini. Sebab itu tak usahlah diketawakan kerana kurus kedua belah kakinya, kerana yang menjadi ukuran ialah amalnya, bukan kedua belah kakinya. Abdullah juga pernah menjadi pengurus Baitul Mal di Kufah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau banyak meriwayatkan hadis. Menurut riwayat ada sebanyak 848 hadis yang disebut dalam kitab Bukhari dan Muslim sahaja. Hadis ini mempunyai arti yang sangat besar kepada umat Islam yang percaya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan makhluk yang lain. Pada hadis ini ditegaskan asal permulaan kejadian manusia dan cara terbentuknya, amal yang dilakukan dalam masa hidupnya dan akhir hidupnya, dan tempat yang akan didiaminya kelak setelah mati. Jadi hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awal permulaan hadis ini menceritakan tentang kejadian asal usul manusia daripada air mani, yang kemudian ditiupkan ataupun ditiupkan rohnya setelah berada ataupun telah tegap teguh di dalam perut ibunya selama 40 hari sehinggalah dia dilahirkan. Perkara asal kejadian manusia dan kesudahan amalnya. Yang pertama, ciptaan manusia dengan secara beransur-ansur. Pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan asal permulaan manusia dan ketentuan dirinya sebelum lahirnya,
supaya manusia mengerti asal dirinya yang diciptakan dari tanah atau dari air mani yang berasal daripada tanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, macam yang kita bacakan tadi, menceritakan tentang asal arti manusia, yang diciptakan dari tanah ataupun yang diciptakan daripada air mani yang berasal daripada zat tanah itu sendiri. Kerana manusia, mana yang kita semua maklum, makan daripada perkara-perkara yang asalnya ada di atas tanah ataupun yang berasal ataupun mengambil zat daripada tanah. Tumbuh-tumbuhannya baik, haiwannya baik, semuanya mengambil zat daripada tanah, kerana memang daripada tanahlah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah rasa hebat, janganlah rasa orang kata gah, janganlah merasa sombong dan sebagainya, kerana asal kita semua sama, iaitu daripada tanah yang hina, tanah yang berbau, tanah yang hitam dan sebagainya. Kemudian setelah hidup dalam jangka waktu yang tertentu, sampailah ajalnya dan dia menjadi mayat bangkai yang kemudian dikebumikan di dalam tanah. Maka asal kita daripada tanah, maka daripada tanahlah kita akan dibangkitkan, dan kepada tanah jugalah kita akan dikembalikan. Menurut hadis tersebut, manusia diciptakan dari air mani dengan cara beransur-ansur sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dikumpulkan kejadian salah seorang kamu dalam perut ibunya selama 40 hari dalam rupa air mani ataupun dalam rupa nutfah. Apabila bercampur air mani seorang lelaki dan juga benih daripada seorang perempuan, maka air pencampuran itu akan berubah menjadi nutfah ataupun yang kita kenali sebagai segumpal darah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerangkan bahawa gumpalan darah itu akan terbentuk dalam masa 40 hari. Imam Nawawi berkata bahawa mungkin yang dimaksudkan dengan dikumpulkan di sini ialah dikumpulkan air mani lelaki dan perempuan, lalu terjadilah anak seperti yang dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, khuliqa min ma'in dafiq, bahawa manusia itu dijadikan daripada air mani yang memancar. Jadi apabila air mani berkumpul dengan benih tadi, maka dalam masa 40 hari hasil daripada pencampuran itu, maka terbentuklah segumpal darah yang menjadi asas kepada berkembangnya menjadi seorang bayi dan sebagainya. Dan mungkin pula dimaksudkannya dikumpulkan dari seluruh badan, beralasan dengan pendapat yang mengatakan bahawa dalam peralihan masa pertama, air mani itu menjalani seluruh tubuh perempuan selama 40 hari, dan sesudah itu baru dikumpulkan dan dijadikannya segumpal darah ataupun alaqah. Demikianlah keadaannya selama 40 hari pula dalam peralihan masa kedua, yang makin sehari makin bertambah besar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa tempoh peralihan daripada suatu fasa ke suatu fasa itu adalah selama 40 hari. Mana? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Selama 40 hari sebagai nutfah, summa yakunu alaqatan, kemudian sebagai alaqah juga selama 40 hari, kemudian sebagai mudghah,
juga 40 hari. 4 kali 3 12. 120 hari. 120 hari berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Selepas 4 bulan, summa yursilu ilaihi malak fayanfukhu fihi ruh. Selepas 4 bulan, maka dikirimkan seorang malaikat untuk meniupkan roh ke atas janin berkenaan. Jadi maksudnya selepas 4 bulan, maka barulah roh ditiupkan. Sebab itu ulama di dalam membahaskan perkara ini menyatakan bahawa janin yang selepas 4 bulan ni, kalau sekiranya meninggal di dalam perut, maka perlu diuruskan sebagaimana mayat seorang manusia. Mungkin atas daripada hadis ini, dan atas hadis ini jugalah maka ulama-ulama telah mengata apa, mengambil beberapa hukum bagi menentukan beberapa hukum syarak, khususnya yang berkaitan dengan penisbahan nasab seseorang janin ataupun seseorang anak itu. Akhirnya pada peralihan masa ketiga, darah yang beransur-ansur besar itu menjadi seketul daging ataupun mudghah, iaitu besar daging yang dapat dikunyah-kunyah. Ini hanya apa, perumpamaan lah. Mungkin seketul daging itu macam daging yang kita kunyah dalam mulut tu besarnya. Dan dalam peralihan masa ketiga inilah seketul daging itu mendapat bantuan ciptaan seorang manusia menurut kehendak Tuhan, yang dimulai melengkap panca inderanya dan dijadikan padanya alat pendengaran, penglihatan, penciuman dan mulut, serta diadakan dalam rongga perut apa yang disebut sebagai perut besar dan perut kencil. Ini istilah Dr. Mustafa Abdul Rahman lah, maksudnya berada di dalam rahim. Keluar daripada apa tu, apa namanya perempuan ni, benih keluar daripada uri. Sebelum masuk rahim tu apa namanya? Apa ke kantung-kantung tu apa namanya? Ovari. Ovari kemudian bercantum dengan rahim dengan melalui tiub fallopian kan. Saya pun dah tak ingat dah tu. Jadi air mani dan benih telur tu bersenyawa di mana? Bukan di dalam rahim, tapi bersenyawa di, betul tak? Tak ingat dah? Tak ingat, nantilah kita buat kelas biologi dah pula. Kita panggil Basri untuk terangkan. Kan? Dia dulu science stream kan? Kau science stream tu. Kan? Jadi kena terangkan biologi. Tapi yang saya pasti, memang air mani dan telur tu dia tidak bercampur di dalam rahim. Sama ada di tiub fallopian ke mana ke, wallahu alam, adakah di ovari ke. Tapi apabila bercantum, maka dia akan beransur-ansur untuk pergi ke rahim. Lalu disitulah membesarnya janin berkenaan sehingga menjadi bayi yang cukup dengan panca indera seperti mana yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Dan dialah, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang telah membentuk kamu dalam rahim menurut sebagaimana yang ia kehendaki. Maka kejadian manusia itu adalah menurut ketentuan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak ada hak untuk memandang rendah pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua, sama ada kita besar, kecil, gemuk, botak kan, semuanya atas perintah Allah, bukan mengatakan saudara kita tu yang bercakap ni pun botak kan.
Jadi nak kata jangan main-main dengan orang botak, kan? Kenalah defend, kan, Haji Alim. Nanti kita buat kelab botak dah, ya. Jadi semuanya adalah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab seseorang macam dalam hadis yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada tubuh badan kita, wajah kita dan sebagainya, tetapi yang dilihat adalah dari segi amal perbuatan serta niat dalam kita melakukan segala amalan. Kerana semuanya itu diciptakan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kulit kita manis ke, kan? Kulit sawo matang ke, kulit macam apa, kulit delima ke, banyak sangat perumpamaan. Hidung mancung ke, pesek ke, semuanya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Adalah sebabnya. Kalau tuan-tuan tengok orang yang duduk di iklim yang sejuk, hidungnya macam mana? Mancung-mancung, kan? Lubangnya ke bawah. Dia lubangnya tak macam kita. Sebab apa? Sebab itu keperluannya hidup di kawasan yang sejuk tu. Jadi kalau orang Melayu hidup nak mancung hidung nak mancung macam orang yang duduk di sebelah sana, maka memang tidaklah, kan? Kulit kita warna begini sebab kawasan yang kita duduk ni panas, maka perlulah color yang lebih gelap, kan? Pigmen yang lebih untuk menahan cahaya matahari. Berbeza dengan orang yang duduk kat Norway tu, kan? Kulitnya tak macam kita, semua kulitnya putih-putih. Sebab keadaannya demikian. Jadi semuanya ada sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang sedemikian. Kemudian apabila berakhirnya peralihan masa ketiga itu yang berlangsung selama 40 hari, maka telah berumurlah segumpal daging yang telah dibentuk itu 4 bulan. Itu tadi kita sebut tadi, kan, 4 bulan ataupun 120 hari. Lalu ditiupkan rohnya supaya ia hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min 'alaqah thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Hai manusia, jika adalah kamu dalam keraguan tentang hari kebangkitan, yakni hari kiamat, maka fikirkanlah bahawa sesungguhnya kami telah jadikan kamu daripada tanah, daripada saripati tanah, kemudian dari setitik air mani, kemudian dari seketul darah, kemudian dari sekepal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna kejadiannya. Suratul Hajj. Jadi dalam ayat itu sendiri Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa ada yang kejadian manusia itu sempurna dan ada kejadian manusia itu tidak sempurna. Semuanya dengan izin dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ditulis 4 kalimah semasa dalam kandungan. Setelah kandungan tersebut hidup kerana telah ditiupkan rohnya oleh malaikat, maka diperintahkan kepadanya untuk menulis 4 kalimat ataupun 4 ketentuan, iaitu yang pertama mengenai rezekinya, yang kedua mengenai ajalnya, yang ketiga mengenai amalnya, dan kesudahan yang keempat kesudahan nasib dirinya, bahagia atau celaka. Artinya waktu itu bahagian rezeki yang akan diterimanya telah ditetapkan, tentang banyak atau sedikit, dengan cara yang payah atau senang, dari jalan yang haram atau yang halal. Demikian pula panjang pendek usianya, buruk baik pekerjaannya, celaka bahagia akhir hidupnya. Jadi pada usia 4 bulan Allah Subhanahu wa taala akan mengutuskan malaikat
dan pada masa itulah dicatatkan segala perkara yang demikian itu pada janin berkenaan. Tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang amalnya, dan juga tentang kesudahan nasibnya. Inilah yang dinamakan sebagai qadar Allah Subhanahu wa taala. Qada Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar itu. Bahawa semuanya itu adalah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat ini, dalam riwayat Ibnu Mas'ud, pada jalan yang lain, pada jalan periwayatan yang lain, ada diterangkan bahawa apabila air mani iaitu nutfah telah bertempat di dalam rahim, maka malaikat terus mengambil dengan tapak tangannya serta berkata, wahai Tuhan, adakah hendak dijadikan kejadian ini atau tidak? Apabila Tuhan menjawab tidak dijadikan, maka air mani itu dicampakkan ke dalam rahim berdarah dan tidak bernyawa. Tetapi kalau Tuhan menjawab jadikanlah, maka malaikat itu berkata lagi, adakah dia lelaki atau perempuan? Berbahagiakah orangnya atau celaka? Bagaimanakah rezekinya? Berapa lama usianya? Dan di bumi manakah tempat kematiannya? Setelah itu Tuhan menjawab, pergilah kepada Ummul Kitab, yakni Lauhul Mahfuz. Segala-galanya itu ada di sana. Kemudian malaikat pun pergi ke tempat tersebut, lalu menyalin apa yang di situ sehingga kepada sifatnya yang kecil semuanya ada belaka. Demikianlah apa yang telah ditulis demikianlah apa yang telah ditulis baginya adalah ketetapan bagi kehidupannya di dalam dunia ini. Tetapi dia sendiri tidak mengetahui bagaimana tulisan itu, sebab pengetahuan mengenainya bukanlah urusan manusia. Urusan manusia adalah melaksanakan kewajiban beramal dan bekerja menurut jalan dan sebabnya. Jadi kesemuanya nasib kita, untung rugi dan sebagainya adalah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dituliskan di dalam Ummul Kitab ataupun Lauhul Mahfuz. Jadi beruntunglah kepada kita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lahir di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Suatu penghormatan, suatu rezeki yang maha luas daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lahir daripada bapa yang bukan muslim, ibu yang bukan muslim, kita tak boleh nak kata sama ada kita boleh berada dalam surau pada malam ini. Jadi ini adalah kelebihan, ini adalah rezeki, ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena sentiasa bersyukur. Sama ada yang pertama kerana Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk menjadi muslim, mukmin, dan yang kedua kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kita. Yang ketiga, sehasta sahaja dengan neraka atau syurga. Dalam bahagian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menyerangkan bahawa seorang manusia telah dituliskan 4 kalimah ataupun 4 ketentuan bagi perjalanan hidupnya di dunia. Maka dijelaskannya pula seorang yang celaka atau bahagia kerana amalnya yang jahat atau yang baik di akhir hayatnya hingga ke hari meninggalnya sampai kepada ketentuannya di akhirat kelak, sama ada ke neraka atau ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Menurut hadis berkenaan, yakni seorang yang celaka itu dalam masa hidupnya telah beramal dengan amal ahli syurga, artinya telah melakukan taat dan menjauhi larangan hingga tidak ada jaraknya dengan syurga kecuali 1 hasta sahaja lagi oleh terlampau dekatnya kepada syurga itu.
dan tidak ada halangan kecuali ia belum lagi mati, tetapi nasibnya adalah malang kerana suratannya telah lebih dahulu menetapkan yang ia adalah ahli neraka. Lalu berubahlah hatinya, bertukarlah sikap dan corak hidupnya. Kalau dahulu semasa mudanya adalah orang soleh, sekarang di masa tuanya adalah orang fasik. Dan dalam keadaan yang demikian itu akhirnya ia mati dalam masa sedang asyik melakukan perbuatan ahli neraka. Kerana ini masuklah ia ke dalam neraka. Jadi kita tidak tahu akhir hidup kita, kita tidak tahu nasib kita, kita tidak tahu rezeki kita tidak tahu. Yang boleh kita buat hanyalah berusaha untuk sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini utusan online cakap apa? Pasal perkara ni. Ada kaitan lah, taklah perkara ni betul-betul. Tak baca utusan online? Bukan Megawati, adik Megawati. Kan? Tu baca tak lulus tu. bukan Megawati, adiknya. Kan? Tukar agama. Anak Soekarno. Tukar agama kepada agama nenek. Kata berita itulah. Kan? Minta izin daripada Megawati, saya nak kembali kepada agama nenek. Agama Hindu. Jadi kita tak tahu. Kan? Itu mungkin di sana. Nasib dia. Nasib yang ditentukan setelah pilihannya begitu. Begitu juga kita. Kan? Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang yang beramal dengan ahli syurga. Kuat datang ke surau. Kan? Selalu berada di saf yang terawal. Contoh je lah, bukan saya rujuk kepada orang yang duduk saf awal. Contoh. Kan? Jangan kita merasa bahawa kita dah tetap akan menjadi ahli syurga. Kan? Jangan kita merasa bahawa takkan aku masuk neraka. Kan? Aku lebih baik daripada orang yang duduk saf belakang. Contoh. Kan? Aku dah ada title ustaz, mesti masuk syurga punya. Kan? Mesti dapat bidadari 40 orangnya. Contoh. Kan? Kat dunia tak berani kan? Kat akhirat lah pula kita cuba cari peluang. Contoh. Kan? Itu bukan jaminan. Kerana kita tak tahu pengakhiran hidup kita. Yang boleh kita buat hanyalah kita berdoa, kita beramal sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kejar title. Janganlah kejar orang kata gelaran dan sebagainya. Jangan kita merasakan bahawa hari ini kita muslim, maka besok pun kita akan kekal muslim. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita untuk sentiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala, untuk sentiasa berdoa. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, jangan sekali-kali meninggalkan doa. Lepas sembahyang ke, nak masuk surau ke, kan, keluar surau pun semua dah diajarkan doa-doa untuk kita sentiasa berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur doa, nak tidur doa, kan, nak bersama dengan isteri pun doa, kan, supaya anak yang lahir tu anak-anak yang soleh solehah. Kan, nak makan doa, masuk tandas doa, keluar tandas doa. Itu semuanya bukan bertujuan lain kecuali untuk kita sentiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala, supaya dalam setiap waktu hati kita tidak terlepas daripada berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata zikir tu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, goyanglah apa semua tu, tidak. Tapi apabila kita sentiasa rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, ingat dalam setiap perbuatan dan amalan kita. Jadi kita berhenti di situ, insya-Allah, dan kita sambung pada
sesi yang akan datang, insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap dari kekelemahan saya. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini akan dapat memberikan faedah dalam usaha kita untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.